Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Saya Muhammad Saiful bin Ramli, Guru Pendidikan Islam, Sekolah Menengah Sains Miri, Sarawak akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk penggunaan gabungan Padlet dan Google Meet untuk membentuk murid aktif semasa pandemik COVID-19. Kita sedia maklum bahawa gelombang pendidikan kini menuntut pendidikan berpusatkan murid yang membawa makna murid perlu lebih banyak menyumbangkan idea mereka dan aktif berkongsi pendapat ketika sesi pembelajaran dan pemudahcaraan. Akan tetapi perkara membimbangkan ialah berlaku kemerosotan kualiti pembelajaran murid dalam proses pembelajaran dan pemudahcaraan di dalam kelas yang dilaksanakan secara maya kini rentetan daripada penularan wabak COVID-19. Isu yang dihadapi ialah murid menjadi pasif dan kurang motivasi kendiri apabila sesi PDPR dilaksanakan. Maka dengan itu, satu inisiatif perlu untuk dilaksanakan supaya murid memiliki motivasi kendiri yang merangsangkan pembelajaran aktif dan responsif. Refleksi pembelajaran dan pemudahcaraan yang lalu, guru dapati hampir 60% murid menunjukkan sikap yang pasif seperti yang pertama, tidak mahu menjawab soalan secara sukarela. Yang kedua, tidak yakin terhadap jawapan yang diberikan secara lisan dan takut untuk menyuarakan jawapan mereka. Dan yang ketiga, jawapan yang ditulis di ruangan komen Google Meet tidak memperangsangkan. Sekiranya isu ini tidak diselesaikan dengan segera, maka timbul suasana pembelajaran secara dalam talian yang tidak kondusif dan tidak responsif. Seterusnya, merencatkan pencapaian murid dalam subjek pendidikan Islam. Maka, guru telah menggunakan satu perisian Padlet.com dalam menyuntik motivasi kendiri murid dan seterusnya memupuk suasana pembelajaran yang lebih responsif. Menurut Johan Elias Ediluaran, penggunaan teknologi telah dapat mengubah teknik pengajaran guru, kaedah pembelajaran murid dan secara keseluruhannya cara pendidikan dikendalikan. Menurut Mayer pula, teknologi yang berasaskan internet adalah segala bentuk maklumat yang terdapat dalam laman-laman sesawang yang boleh digunakan untuk PDPR interaktif seperti YouTube, Facebook, Twitter, Skype, Padlet, Kahoot dan seumpamanya. Dalam usaha untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang responsif ini, satu alternatif dilaksanakan merujuk kepada menyuntik motivasi kendiri dalam kalangan murid. Perisian Padlet.com telah dipilih untuk digunakan dalam kajian ini memandangkan aplikasi ini mudah untuk digunakan oleh guru dan juga murid. Saya cerita sedikit berkenaan dengan latar belakang perisian ini. Perisian Padlet.com ini telah dibangunkan oleh Nitesh Goel dan juga Pranav Piyush pada tahun 2012 yang hampir keseluruhan fungsinya disediakan secara percuma memudahkan murid untuk menyuarakan idea mereka sama ada secara tulisan ataupun muat naik imej dan juga ini adalah contoh dashboard ataupun papan muka perisian Padlet.com yang saya buat untuk sesi PDPR. Isu dan juga fokus kajian saya adalah saya dapati 60% daripada murid tingkatan 5 mereka pasif dalam menyuarakan pandangan mereka. Maka fokus saya adalah saya ingin menyuntik motivasi kendiri mereka agar mereka dapat menyuarakan pendapat mereka dengan berani dan yakin dengan jawapan masing-masing. Dapat
objektif yang ingin dicapai iaitu yang pertama, meningkatkan maklum balas murid dalam sesi PDPR secara bertulis. Yang kedua, memperkenalkan platform baharu kepada murid dalam sesi PDPR selain menggunakan platform Google Meet. Dan yang ketiga, membiasakan murid menyuarakan pandangan peribadi tanpa terikat kepada isi kandungan buku teks pendidikan Islam sahaja dan mereka menyuarakan idea mereka dengan berani dan juga yakin. Kumpulan sasaran saya adalah sebanyak 44 orang murid tingkatan 5 yang merupakan gabungan daripada 4 buah kelas tingkatan 5 dan kajian ini juga dibantu dan dipantau oleh seorang lagi guru subjek pendidikan Islam tingkatan 5. Saya telah jalankan dua metodologi kajian saya iaitu pertama, pemerhatian dan yang kedua, tindak balas dalam aktiviti PDPR itu dilaksanakan. Jadi, saya memerhati bersama-sama dengan seorang lagi guru pendidikan Islam. Saya memerhati tindak balas dan juga respon pelajar apabila Padlet.com diguna pakai dalam sesi PDPR. Pelaksanaan kajian saya adalah saya akan menggunakan perisian Google Meet terlebih dahulu dan saya akan memberikan arahan kepada murid agar mereka jelas hala tuju pembelajaran pada hari berkenaan. Kemudian barulah saya akan menggunakan perisian Padlet.com untuk melaksanakan PDPR saya bersama-sama dengan 44 orang murid tingkatan 5 bagi subjek pendidikan Islam. Dapatan kajian saya, jika sebelumnya saya mendapati bahawa murid tidak menjawab soalan guru sama ada secara lisan atau menulis di ruangan komen yang disediakan secara sukarela. Tambahan respon murid sekiranya guru memanggil nama untuk menjawab soalan ataupun menyuarakan pendapat mereka hanya terbatas kepada jawapan yang sangat ringkas dan tidak memiliki inference ataupun justifikasi terhadap jawapan mereka. Maka guru telah menggunakan satu perisian yang lain iaitu Padlet.com dan setelah itu guru mendapati bahawa penglibatan murid dalam memberi pandangan masing-masing adalah 90%, manakala baki 10% adalah murid yang mengalami masalah jaringan internet sehingga mereka tidak dapat menyuarakan pandangan bagi arahan-arahan tertentu. Namun begitu, setiap ruangan diisi dengan pandangan peribadi yang pelbagai dalam kalangan murid. Sekiranya murid ingin memuat naik idea mereka, mereka boleh memuat naik idea mereka selepas selesai sesi PDPR. Maka guru mendapati setelah habis sesi PDPR, murid masih lagi menyuarakan pendapat mereka. Maka guru dapati bahawa murid lebih suka untuk guru membuka peluang yang sama rata dalam mereka menyuarakan pendapat mereka dalam satu tempoh masa yang lebih lama, lebih panjang. Di samping itu, murid juga yakin untuk menerangkan jawapan mereka secara lisan jika jawapan mereka tadi dipersoal oleh rakan-rakan mereka yang lain. Refleksi kajian saya adalah saya dapati bahawa murid lebih selesa dan murid lebih yakin untuk memberikan idea mereka apabila idea mereka dilihat dan dibaca oleh orang lain. Sekiranya saya menggunakan aplikasi ataupun perisian Google Meet, jawapan mereka tidak dibaca ataupun tidak dilihat oleh rakan-rakan yang lain. Malah saya sendiri sebagai guru tidak membaca jawapan mereka yang telah diberikan di ruangan komen. Namun apabila menggunakan Padlet.com ini, features ataupun perisian fungsi-fungsi yang ada pada perisian tersebut, dia lebih terbuka dan dia lebih banyak dan pelbagai. Maka murid boleh merujuk kepada idea masing-masing di bawah subtopik tertentu. Jadi murid berasa seronok untuk menyuarakan pendapat mereka. Maka saya dapati suntikan motivasi kendiri itu dapat disuntik melalui perisian ini. Respon yang positif diberikan oleh murid bahawa mereka gemar mencuba sesuatu yang baharu dan gemar menerokai platform yang pelbagai dalam sesi PDPR mereka selain daripada saya menggunakan platform Google Meet.
Menurut hal ini seiring dengan pendapat Besseren bahawa perubahan dalam sistem ini dapat dilihat melalui penggunaan kaedah pembelajaran berasaskan penggunaan teknologi yang diperkenalkan dan dipelbagaikan. Pelbagaian bahan bantu mengajar melalui penggunaan teknologi yang berbeza daripada biasa memberi impak yang positif dalam menarik minat murid untuk fokus dan kekal aktif di dalam kelas secara maya. Penggunaan perisian Padlet.com telah banyak memberi peluang dan penambahbaikan kepada guru dan murid dalam sesi PDPR. Fungsi Padlet.com yang bersifat lebih interaktif dan idea yang ditulis bersifat kekal memudahkan murid untuk membuat ulang kaji semula terhadap isi pembelajaran mereka berbanding mereka menggunakan platform Google Meet. Ringkasnya, Padlet adalah satu perisian yang amat mudah untuk digunakan yang boleh diaplikasikan dalam menyuntik motivasi kendiri murid dalam pelbagai cara sama ada di dalam ataupun di luar kelas. Maka apabila saya melihat kepada kajian saya tadi, maka saya berpendapat bahawa terdapat pelbagai cara untuk kita menyuntik ke motivasi kediri murid agar murid kekal aktif di dalam kelas. Antaranya menggunakan aplikasi Padlet.com. Jadi, saya akan kerap menggunakan Padlet.com dan juga perisian-perisian yang lain supaya murid kekal aktif dan mereka lebih responsif di dalam kelas saya. Namun begitu, saya dapati penulisan jawapan pelajar masih lagi perlu untuk diperbaiki. Maka cadangan saya untuk masa yang akan datang, saya akan fokus kepada teknik penulisan jawapan agar lebih baik, tersusun dan tepat. Pembelajaran murid perlu diberi perhatian secara serius kerana boleh memberi kesan terhadap keyakinan diri mereka untuk menjadi seorang yang responsif dan aktif. Guru sepatutnya peka dan seharusnya lebih proaktif dalam mencari pelbagai kaedah dan teknik pembelajaran agar murid berasa seronok, agar murid minat, agar murid tersuntik motivasi kendiri mereka untuk berada dalam kelas PDPR. Maka apabila mereka tersuntik motivasi kendiri ini, mereka akan lebih suka untuk menyuarakan pendapat dan mereka akan menjadikan suasana PDPR itu lebih responsif dan seterusnya akan memberi impak yang positif dalam sesuatu subjek. Dan ini adalah rujukan-rujukan yang saya rujuk dalam saya melaksanakan kajian ini. Dan ini adalah lampiran, ya, adalah contoh-contoh jawapan pelajar yang saya telah laksanakan dan kita dapati memang ramai, ya, mereka menggunakan apabila menggunakan Padlet.com ini, mereka lebih aktif dalam menyuarakan pendapat dan juga idea mereka. Dan saya juga laksanakan kerja-kerja rumah dan mereka memang kerap, ya, memuat naik idea-idea mereka. Berbanding sebelum ini apabila saya memberikan kerja rumah, mereka
tidak responsif terhadap kerja rumah. Apabila saya menggunakan Padlet, mereka telah memberi ataupun idea-idea mereka, dan ramai yang memberi idea-idea mereka. Ya, ini adalah sedikit sebanyak um, hasil daripada penggunaan Padlet, dan saya dapati apabila saya tidak menggunakan Padlet, saya menggunakan Google Meet, saya dapati murid telah kembali aktif untuk menulis di ruangan chat ini. Banyak jawapan yang telah diberikan dan pembelajaran mereka lebih responsif. Setakat ini sahaja pembentangan kajian saya. Pada kali ini, insya-Allah saya akan perbaiki dan saya akan berusaha untuk memperbaiki mutu dan juga kualiti pembelajaran agar kualiti pembelajaran pelajar, murid dan juga guru-guru berada pada landasan yang tepat, sekaligus dapat menjadikan subjek pendidikan Islam sebagai satu subjek yang seronok dan mudah untuk dipelajari. Itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.